اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada pagi ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan mendengar pula nasihat yang ke-13 daripada kitab Nasaihul Ibad. Nasihat agama kepada calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan apa yang diberikan dan nasihat yang didengarkan, mudah-mudahan menjadikan diri kita orang yang lebih beriman dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting mudah-mudahan ianya membantu kepada kita berubah daripada satu peningkatan kepada peningkatan yang lain, yang tak dapat tidak tuan-tuan wajib yakin berubahnya kita semata-mata dengan ilmu. Dan ilmu ni pelbagai cara. Kadang-kadang ada ilmu dengan nota yang kita fahamkan, ada ilmu yang kita dapat daripada penglihatan, ada ilmu yang dapat daripada akal yang kita fikirkan, dan ada ilmu yang kita dapat daripada benda yang kita dengarkan. Jadi insya-Allah, bagaimanakah ilmu yang nak kita dapat daripada benda kita dengarkan? Hari ini kita bersambung pula daripada nasihat yang ketiga. Yang ini penting, berkenaan mengenali orang makrifat dan zuhud. Bagaimana kita nak kenal kriteria orang yang ma'rifatullah, orang yang dekat dengan Allah, dan orang yang zuhud. Baik. Setengah ahli hikmah ada mengatakan, hammul arifith thana'u wa hammuz zahidi ad-du'a'u, li'anna hammal arifi rabbuhu wa hammuz zahidi nafsuhu. Baik. Artinya, nak kenal bagaimana yang dikatakan orang makrifat dan dikatakan orang yang zuhud. Kemahuan orang yang arif itu memuji, sedangkan kemahuan orang yang zuhud itu berdoa. Kerana keinginan orang yang arif iaitu untuk memperolehi pahala Allah, sedangkan keinginan orang yang zuhud itu untuk kemanfaatan dirinya. Allahumma salli ala Muhammad. Artinya apa? Kita baca dulu huraian. Orang yang arif selalu memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal orang yang arif billah, kerjanya dia ni sentiasa memperbanyakkan bertasbih, berzikir, memuji Allah. Dan itu kriteria yang kita nak kenal, yang dimaksudkan dengan al-arif billah. Orang yang banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia suka kepada puji-pujian. Dan kalau kita jumpa orang begini, jumpa ustaz begini, ulama begini, banyak berzikir, banyak berselawat, maknanya dia dikenal sebagai orang yang arif billah. Sedangkan orang yang zuhud, yakni yang berpaling daripada keinginan dunia, selain berdoa, dia bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan darinya Allah. Dan orang yang dikatakan sebagai zuhud pula, sifat orang zuhud ni sikit-sikit dia doa, sikit-sikit dia berdoa. Baik. Orang yang arif bertujuan memikirkan Tuhannya, bukan memikirkan pahala dan syurga. Sedangkan orang yang zuhud bertujuan memikirkan kemanfaatan untuk dirinya sendiri, iaitu pahala dan syurga. Jadi perbezaan antara keduanya, tujuan orang yang zuhud adalah memikirkan agar dia mendapat bidadari, sedangkan tujuan orang yang arif ialah memikirkan agar dihilangkan tirai-tirai hijab dari dirinya. Jadi artinya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apakah faedah daripada perkongsian dan nasihat yang kita dapat pada hari ini? Di antaranya, kita dapat memastikan orang yang kita nak rojok, orang yang kita nak jumpa, orang yang kita nak minta nasihat, orang yang kita nak minta pendapat, orang yang boleh sekurang-kurangnya mendengar masalah kita, orang yang sekurang-kurangnya kita boleh melepaskan apa yang terbuku daripada kepala dan kehidupannya kita. Dan adakah yang dipanggil ahli al-arif billah, ataupun yang dipanggil orang yang zuhud. Jadi perkara ini begitu penting. Supaya apa? Supaya kita pastikan benda ataupun feedback yang kita dapat terhasil daripada pertemuannya itu menghasilkan manfaat. Jadi artinya antara al-arif billah dan ahli zuhud, dan dalam permasalahan, kalau kita ada masalah-masalah yang berbentuk keduniaan, dan tuan-tuan boleh berjumpa dengan ahli zuhud.
Sebab ahli zuhud ini kerjanya memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keberkahan daripada hidup dengan berzuhud dan berkat daripada dia berdoa mudah-mudahan memberi kesan kepada kita, impak kepada kita dalam perkara yang akan kita lakukan. Namun kalau tuan-tuan nak dapatkan nasihat, maka tidak afdal untuk kita berjumpa dengan ahli zuhud. Sebab ahli zuhud ni tuan-tuan kebanyakannya mereka ni majzub, orang yang dikehendaki ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama dalam kitab, orang yang majzub ini tidak boleh dijadikan guru. Sekadar kita boleh jumpa mereka, minta doa. Dengan keberkatan mereka hiduplah keadaan zuhud, nak mendekatkan diri kepada Allah, maka kita boleh minta doa. Sebab tu ingat, kalau ziarah ulama-ulama, ziarah orang-orang soleh, ziarah para awliya yang bersifat zuhud, dan kita kena perbanyakkan minta doa. Jangan minta nasihat. Bukan salah kita minta nasihat, takut tuan-tuan tak mampu nak terima nasihat daripada ahli zuhud, kerana memandangnya mereka dengan cara yang berbeza. Jadi artinya dalam bentuk nasihat, banyakkan jumpa pula al-arif billah, orang-orang yang arif. Kerana orang arif ni kebiasaannya mereka hidup dengan ilmu, berbicara dengan ilmu, berbahas dengan ilmu, dan banyak bermunajat dengan ilmu. Sebab tu mereka banyak bertasbih, bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam certain masalah, kalau tuan-tuan berjumpa dengan alim ulama, orang yang banyak menggunakan ilmu, yang banyak bertasbih, berzikir kepada Allah, maka mintalah kepada mereka nasihat. Jadi secara ringkasnya, hamba ulang balik supaya tuan-tuan tak pening. Apakah manfaat yang kita dapat pada hari ini dalam nasihat yang diberikan oleh Imam Muna Anawi Al-Bintani, iaitu bagaimana nak kenal orang yang arif dan bagaimana nak kenal orang yang zuhud. Dan bila mana kita dah kenal, supaya tuan-tuan dapat cara untuk ziarah mereka. Kalau orang yang zuhud, banyakkan minta doa, jangan minta nasihat. Ni kiai doakan saya, Habib doakan saya, ustaz doakan saya, orang yang zuhud. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Muhammad, Pak Sumit di Kedah, banyak orang pergi ziarah. Pak Sumit ni awliya illah ta'ala, antara orang yang zuhud, zuhud dengan dunia dan kehebatan dengan zuhud dengan dunia dan sebagainya. Jumpa Pak Sumit ni, minta doa. Kalau minta nasihat, takut tak mampu kita nak dengar. Sebab nasihat ahli zuhud ni agak pelik-pelik sedikit. Takut termasuk pada hati, terluka dan sebagainya. Bukan salahnya bicara, tapi kekuatan kita nak faham begitu payah. Jadi hamba ulang balik, jumpa ahli zuhud, banyak minta doa sudah. Melainkan kalau nak minta nasihat, jumpalah al-arif, orang yang makrifah, orang yang hidup dengan ilmu, bergelumar dengan ilmu, banyak memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah dengan cara begini, tuan-tuan dapat memastikan input yang masuk tu bermanfaat. Ada input yang berbentuk zahir, yakni ilmu, ada berbentuk yang berbentuk batin, yakni rohaniah, doa daripada ahli zuhud yang mereka itu berusaha nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan tazkirah yang begitu ringkas, kita mendapat manfaat pada pagi ini bagaimana cara untuk berhadapan dengan dunia yang penuh pancaroba ni tuan-tuan. Akhir zaman ni berbagai dunia yang penuh pancaroba. Jadi bagi nak berhadapan dengan perkara begini, banyakkan duduk dengan orang yang alim, duduk dengan orang yang soleh, minta nasihat, minta doa.